Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang berhormat Dato' Dr. Dominic Lau, Presiden Gerakan dan juga Timbalan Presiden Perikatan Nasional. Yang berhormat Dato' Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional dan Setiausaha Agung Bersatu. Yang berhormat Dato' Taqiyuddin, Setiausaha Agung Parti PAS, Dato' Azmin Ali, Ketua Penerangan Perikatan Nasional, pimpinan-pimpinan tertinggi daripada PAS Bersatu dan juga Parti Gerakan, ahli-ahli yang berhormat, def-def jemputan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur saudara sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini adalah satu malam yang amat penting bagi kita berada di sini untuk mendengar penerangan dan juga penjelasan berhubung dengan perkara-perkara yang sedang pun berlaku di negara kita di waktu dan saat ini. Saya ucap terima kasih kerana kehadiran pada malam ini cukup besar sekali. Memberikan suatu petanda yang cukup baik bahawa kita bersedia menghadapi apa sahaja bentuk cabaran yang datang daripada mana sekalipun, hatta daripada kerajaan, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk menghadapi masa-masa depan yang mencabar ini. Semalam bagaimana yang diketahui, saya telah diheret ke Mahkamah Persekutuan untuk menghadapi pertuduhan-pertuduhan yang telah pun dibacakan kepada saya di dalam mahkamah. 6 pertuduhan itu telah pun dibacakan semalam, yang antara lain menyebutkan bahawa saya dituduh menerima suapan waktu saya menjadi Perdana Menteri. Dan suapan itu telah pun dimasukkan dalam akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Pada hari Isnin ini, sekali lagi saya diheret ke mahkamah di Shah Alam untuk menghadapi satu lagi pertuduhan dalam perkara yang serupa juga. Sebenarnya saudara, secara pribadi saya tak pernah menghadapi masalah pelanggaran undang-undang dalam sejarah hidup saya. Hatta zaman, kerana lagi laju pun tak pernah saya lakukan. Dan setelah pun berpegang pada prinsip untuk menentang segala bentuk salah guna kuasa, menentang segala bentuk rasuah,
Dan saya berkata pada hari ini, pertuduhan-pertuduhan yang telah pun dibacakan pada saya semalam dan mungkin hari Isnin itu tidak melibatkan diri saya secara pribadi menerima apa-apa suapan sekalipun. Alhamdulillah. Dan perkara yang berlaku pada saat dan ketika ini tidak lain ialah apa yang telah pun kita nyatakan sebagai selective political persecution, iaitu tindakan yang dibuat ini dianggap sebagai tindakan terpilih yang ditujukan kepada saya sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan juga pengurusi dan Presiden Parti Bersatu. Sedangkan kita tahu sebelum daripada ini sudah ada laporan-laporan terhadap pemimpin dan parti-parti yang lain. Dan sebahagian juga daripada kes-kes yang sudah pun kita dengar sebelum ini melibatkan pemimpin-pemimpin parti yang ada dalam kerajaan. Persoalan yang berbangkit, kenapa tindakan rakus diambil terhadap saya dan juga Parti Perikatan Nasional Menerusi Bersatu ini? Ia tidak lain dan tidak bukan kerana melihat pada situasi politik yang kita hadapi pada hari ini selepas kita melalui satu tempoh cabaran, iaitu dalam PRU Pilihan Raya Umum yang ke-15 baru-baru ini, yang dengan jelas dan terang dan nyata menunjukkan satu kebangkitan yang begitu luar biasa, hebat, gelombang yang besar, di mana sebahagian besar rakyat, terutama orang Melayu, telah memberikan sokongan pada kerajaan ataupun Parti Perikatan Nasional ini. Betul atau tidak? Kita hampir sapu bersih di negeri-negeri utara sehingga UMNO tidak menang walau satu kursi parlimen pun. Ini rekod yang tak pernah cipta dalam sejarah politik dalam negara kita. Kerana apa? Kerana lebih daripada 60% ataupun 70% orang-orang Melayu sudah bangkit dan sedar nak memilih Perikatan Nasional sebagai parti yang mereka yakini dan mereka percayai. Alhamdulillah. Dan pasti ini sudah dinilai oleh Anwar Ibrahim, oleh Zahid Hamidi, oleh mereka yang ada dalam kerajaan, yang ada pada hari ini dianggap sebagai suatu ancaman besar kepada keberadaan dan penerusan mereka untuk mentadbirkan negara sebagai sebuah kerajaan. Mereka juga sedar bahawa akan ada 6 lagi pilihan raya negeri yang akan kita hadapi dalam tempoh 4-5 bulan ke hadapan ini. Dan kalau gelombang ini akan berterusan sampai ke PRN yang akan tiba, mereka pasti takut bahawa kesemua 6 buah negeri ini akan tumbang, ataupun yang akan menang kekal menang di Kelantan, Terengganu dan Kedah, dan 3 buah negeri iaitu di Selangor, Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang juga akan dimenangi oleh Parti Perikatan Nasional, insya-Allah. Allahu Akbar. Kerajaan yang ada pada hari ini dikatakan sebagai kerajaan perpaduan. Betul ke? Kita tidak bersedia pada waktu kita dijemput untuk mentainya bukan kerana apa. Saudara boleh bayangkan kalau hari ini kita bersama dengan puak-puak suku Sakat yang ada di sana. Di mana prinsip perjuangan kita? Di mana nilai hidup kita, pegangan kita menentang rasuah, salah guna kuasa? Saya dah saksikan juga setiap hari dalam parlimen hari ini yang sudah bersama mereka sebenarnya sudah mula bergaduh antara satu sama sendiri. Yang ada dalam tu ialah Zahid Hamidi dan puak-puak UMNO macam tikus menyepi, langsung tidak berbunyi. Kenapa?
Kan mereka tahu dalam hati mereka, mereka tidak berada dalam keadaan yang agak selesa kerana terpaksa dan dipaksakan oleh mereka, presiden mereka untuk bersama-sama dengan Anwar Ibrahim ini. Pihak DAP dalam parlimen, walaupun bilangannya ramai tapi dalam kabinet hanya berapa orang sahaja, menjadi seolah-olah penentu dalam kerajaan perpaduan ini. Baru-baru ini jelas ternyata dalam parlimen ada ahli parlimen DAP yang menghentam kerajaan GPS yang ada di Sarawak. GPS gabungan parti-parti Sarawak ini adalah sebahagian daripada sahabat mereka dalam Pakatan Harapan. Sewajarnya dalam keadaan biasa itu tidak harus dilakukan. Tapi nyata sehingga 3 ke 4 ahli-ahli parlimen GPS bangkit dan bangun menyatakan rasa kecewa, marah terhadap pihak pemimpin DAP yang ada dalam kerajaan di sana yang menghentam seolah-olah rasakan ataupun sahabat mereka dalam Pakatan Harapan ini. Ini nyata dan terbukti, kita saksikan akan berterusan hari Isnin dengan perbahasan-perbahasan yang lain. Kita akan dengar apakah yang telah diungkapkan oleh mereka-mereka yang ada dalam Pakatan Harapan ataupun kerajaan perpaduan ini. Saya dituduh menerima suapan ataupun rasuah. Yang ini saya akan pertahankan kedudukan saya bila nanti mahkamah membicarakan kes saya. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan doa dan juga salat hajat yang saudara buat, saya akan terbebas daripada segala bentuk kerakusan kuasa dan juga soal kezaliman yang dilakukan terhadap saya khususnya dan juga Barisan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini khasnya. InsyaAllah. Soal yang dipertikaikan ialah soal bantuan dan sumbangan yang telah pun diberikan oleh banyak pihak terhadap parti kita. Sebenarnya, sekarang ini tidak ada lagi suatu akta ataupun perundangan berkaitan dengan pendanaan politik ataupun political contribution. Dan di negara kita ini banyak parti-parti politik yang baik yang ada dalam kerajaan ataupun bukan kerajaan tidak berniaga, tidak ada sumber dan pendapatan mereka sebahagiannya hasil daripada tabung-tabung yang macam hari ini diedarkan atau pemberian daripada mereka-mereka yang sayang dan mahu menyokong perjuangan parti itu. Tidak harus ada apa-apa sekatan dan halangan untuk berbuat sedemikian. Tetapi yang dituduh kepada saya ialah seolah-olah saya sudah menerima. Secara peribadi, saya tidak menerima satu sen pun. Itu hukumnya haram. Tetapi yang ada dalam akaun kita hari ini dikatakan oleh mereka adalah sumber-sumber yang haram. Termasuklah sumber yang diberikan oleh Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari yang dinyatakan juga dalam pertuduhan itu telah memberikan suapan pada mereka, pada kita sejumlah amount yang telah pun disebutkan dalam pertuduhan itu. Sedangkan kita tahu beliau adalah seorang hartawan, dermawan, antara tokoh-tokoh korporat negara kita yang besar yang telah pun memberikan sumbangan. Saya yakin dan percaya bukan saja pada Bersatu, pada banyak parti-parti yang menjadi kerajaan sebelum daripada ini. Garanti punya. Siapa di kalangan pemimpin dalam UMNO, di AP ke, ataupun daripada parti PKR dan sebagainya, boleh dikatakan tidak menerima sumbangan daripada mana-mana pihak, sama ada waktu mereka berada dalam kerajaan ataupun mereka tidak berada dalam kerajaan. Jadi persoalannya kenapa begitu? Itu sebab bagi kami yang ada dalam Bersatu ini khususnya dan UMNO dalam Perikatan Nasional berpendapat tindakan zalim yang telah pun diambil terhadap kita tidak lainnya, tidak bukan ialah untuk membunuh kita. Bersatu sebagai contoh, awal-awal lagi telah pun dibangkitkan dalam masalah. Kononnya kita telah menerima sejumlah wang 600 bilion. Lepas tu dia kira balik salah. Dia kata 530 bilion. Kira balik salah. Dia kata
95 bilion. Salah lagi 45 bilion. Akhirnya 300 milion. Kalau dah bertukar berkali-kali itu, betul lah dia adalah pembohong besar, penipu besar dan membuat satu tohmahan dan fitnah yang saya kira adalah satu perkara yang amat orang kita berbahaya sekali. Yang ini telah pun mereka lakukan terhadap kita. Dan sebab itu maka akaun Parti Bersatu sehingga hari ini masih dibekukan. Dan saya dapat maklumat tidak akan dicairkan untuk membolehkan Bersatu terus bergerak sebagai sebuah organisasi parti politik yang pastinya ada perancangan, pastinya ada program menghadapi pilihan raya, pembayaran pasti kita perlu buat untuk menanggung sebuah organisasi yang besar seperti kita. Apa tujuannya? Tidak lain ialah untuk mengambil satu tindakan yang begitu kejam supaya pasti Parti Bersatu nanti dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi akan terkubur. Saya berjumpa dengan juga pegawai SPRM, bila lagi nak beku. Datuk Hamzah, Susah Agung kita telah pun menulis pada pihak SPRM untuk membebaskan. Sampai hari ini pun jawapannya masih tidak boleh dibebaskan. Sebelum daripada kes pertuduhan saya telah pun menerima keputusan yang Datuk Hamzah sampai kepada saya oleh pihak Ketua Pengarah Immigration yang tak membolehkan saya pergi ke luar negara. Ini sebelum pertuduhan. Kenapa? Takut saya pergi ke luar negara dan berucap dalam satu persidangan untuk menyatakan sesuatu tentang masalah negara kita. Maka itu saya disekat untuk tidak boleh keluar ke negara. Tetapi hari ini bila dah dipertuduh, memang pun dah tak boleh pergi ke luar negara. Sampai bila-bila sehingga kes ini akan diselesaikan. Dan insya-Allah bila menang saja, barulah saya dapat balik pasport saya dan bolehlah pergi ke mana-mana. Saya tak tahu bila, tuan-tuan. Jadi ini adalah satu petanda tentang kezaliman. Tindakan rakus kuasa. Bila saya berjumpa banyak pihak dan juga berhadapan dengan pihak pegawai SPRM, saya kata kenapa ambil tindakan ini? Kami minta maaf. Kami terpaksa buat. Kerana ini arahan daripada orang atas. Atas itu siapa, tuan-tuan? Orang atas. Dan ini bukan sekali, berkali-kali waktu pertemuan dia kata, kami tak boleh buat apa-apa. Kami jalankan kerja. Kerana ini adalah arahan daripada orang di atas sekali. Tuan-tuan tahu siapa orang di atas. Jadi oleh sebab itu, saya kira mulai sekarang ini, tindakan mereka akan terus rakus. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan cari sebab-musabab kononnya atas sebab tertentu, tindakan-tindakan undang-undang. Baik yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, ataupun yang berkaitan dengan rasuah, sama ada nyata ataupun tidak, mereka akan ambil tindakan secara terburu-buru. Contohnya, waktu saya dijemput ke SPRM baru-baru ini untuk memberikan keterangan, awal lagi saya telah pun ditangkap. Pegawai yang hadir ke situ beritahu, Tan Sri, maaf, kami nak beritahu ini ada bacaan di hadapan ni, dibacakan di hadapan saya. Dikata saya tertangkap. Tuan-tuan sudah 75 tahun hidup tak pernah tertangkap oleh polis. Hari itu saya ditangkap. Ambil cap jari 10. Bukan ni. Tak tahu berapa kali, setengah jam nak cap jari ni. Lepas tu pegang satu kertas dengan plastik di hadapan saya kena bergambar di hadapan. Saya ingat inilah agaknya orang yang kena gambar macam orang apa? Gambar gini, lepas tu tengok begini. Lepas tu tengok begini, kiri kanan. Saya tak tahu kenapa dia buat begitu, tapi itu tugas mereka, kata dia. Tapi yang anehnya, bila dah buat tu dan katanya saya akan besok dibawa ke mahkamah, baru saya duduk untuk ambil keterangan saya mengenai kes yang berkaitan dengan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari milik Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Saya bertanya dengan pegawai itu, kenapa you buat begini? Kenapa Peguam Negara awal semalam telah membuat putusan kena ambil tindakan pada saya?
Saya tidak berikan peluang untuk memberi penjelasan dan pembelaan pada diri saya. Belum sepatah pun ditanya pada saya apa cerita yang berkaitan dengan soal ini. Minta maaf Tan Sri, I am speechless. Saya masih ingat dia cakap, apa speechless, tak boleh cakap. Kami terpaksa buat kerja. Iyalah, awak seorang pegawai. Sebelum ambil tindakan, bagi peluanglah mendengar apa yang akan saya jelaskan kedudukan saya berkenaan dengan masalah ini. Apa makna, saudara? Bermakna kita tak diberikan suatu keadilan yang sewajarnya diberikan pada mana-mana pihak yang dikatakan terlibat. Baik mereka ini terlibat benar ataupun tidak benar, itu soal kedua. Langsung tidak diberikan peluang. Dah siang-siang awal buat keputusan, diumumkan besok akan pergi ke mahkamah, baru duduk menjelaskan apa cerita-cerita yang berkaitan dengan sumbangan dan juga soal rayuan untuk pengecualian cukai oleh Yayasan Al-Bukhari. Saya tidak faham tentang soal undang-undang. Tapi bila perkara seperti ini boleh berlaku terhadap saya, penganiayaan yang jelas dan nyata, pastinya tak ikut peraturan, hanya keadaan maslahat politik untuk menjahanamkan saya dan keluarga saya dan parti saya. Ini sudah sampai ke setahap saya tak tahu apa nak kata dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Tidak ada rasa perasaan pertimbang rasa, langsung tidak. Niat dan nawaitu mereka awalnya sudah jelas untuk menjatuh dan merosakkan bukan saja diri saya tetapi keluarga saya dan juga soal parti saya dan parti kita. Ini perbuatan zalim. Soal pokoknya bagaimana kita mau hadapi soal zalim ini. Ya, kita mengamalkan sistem demokrasi. Kuasa penentu bagi sesebuah kerajaan tidak lain dan tidak bukan rakyat. Sebenarnya dalam PRU yang ke-15, ikut ceritanya, sewajarnya patutnya kita yang sudah jadi kerajaan mentadbirkan negara pada hari ini. Tapi tak apalah, kita tak nak bahaskan di sini. Tapi umum tahu kenapa dan mengapa. Tapi akan kita hadapi ini untuk satu tempoh. Berapa lama rakyat akan tahan? Bukan saja dengan soal isu kezaliman pada parti-parti politik, tapi nasib masa depan mereka, kehidupan mereka, soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi mereka, pendapatan mereka, kos sara hidup mereka. Sebab itu Datuk Azmin panjang lebar menceritakan tentang apa langkah yang kita ambil sebagai sebuah kerajaan waktu kita berhadapan dengan masalah COVID-19. Saya tak nak ulang lagi, tak nak mendabik dada akulah buat itu, akulah buat ini. Tetapi kami adalah kerajaan yang prihatin, pemimpin yang beramanah, bertanggungjawab. Soal pokok ialah nasib rakyat mesti dibela. Anwar Ibrahim kata saya bapa PKP. Saya tak nak kata dia bapa engkau, tapi terkata ni juga. Dia kata saya bapa PKP. Tuan-tuan pada hari ini berhimpun di sini, dan saya tak nak minta katalah terima kasih Abah. Tak payah. Segala puji bagi Allah. Tak payah puji saya. Tetapi kerana amanah dan tanggungjawab, zaman susah, tak boleh makan, tak boleh keluar kerja. Takkan saya ambil tindakan untuk tutup sempadan dan tutup kedai, tutup perniagaan, dan saya biarkan begitu saja. Dahlah orang kena wabak penyakit sampai menggelempang-lempang kat luar hospital. Tak cukup doktor, tak cukup katil, tak cukup ubat, tak ada lagi vaksin. Dia kata saya bapa PKP. Patutnya kalau dia ni seorang yang agak beriman dan berilmu, at least kau kata, cakap apa? Thank you. Betul tak? Dia dah selamat. Bini dia dah selamat. Anak dia yang pandai cerdik pun dah selamat. Tok dia sudah selamat. Semua rakyat sudah selamat. PKP tak PKP itu tindakan wajar yang kita perlu buat untuk menyelamatkan nasib rakyat supaya tidak terkorban. Panggil bapa PKP. Kemudian tu nak semak soal vaksin. Kemungkinan bila dia buat ucapan, dia kata ada benda-benda yang tak betul. Ini cara Anwar Ibrahim cakap. Macam 600 bilion, dia kata ada benda-benda tak betul.
Apa benda tak betul? Akhirnya siapa tak betul? Dia yang tak betul. Vaksin dia kata, nak query panggil balik. Vaksin bila dibangkitkan awal-awal, saya juga Menteri, Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Waktu tu tak ada vaksin. Bila masuk hospital, orang bagi Panadol. Berehat, minum air banyak-banyak. Dengan izin Allah, dia balik semula ke rumah dah sihat. Saya tanya dengan DG, pihak health DG, macam mana you buat vaksin? Tak ada. Itulah Tan Sri saya buat nasib baik. Dengan sebab itu, sihat mereka balik seperti sedia kala. Waktu tu tak ada vaksin. Saya arahkan menteri yang jaga, Menteri Kesihatan dan Mosti, Adham, Baba dengan Khairi Jamaluddin KJ. Ini menteri dua yang bertanggungjawab menguruskan soal-soal berkaitan dengan masalah COVID. Soal kesihatan, soal ekonomi ada menteri di situ. Datuk Azmin antaranya. Bila tidak ada vaksin, saya bagi standard instruction kepada menteri-menteri yang jaga soal vaksin, soal COVID ni. Saya beritahu kalau kamu dengar ada berita orang nak jual vaksin, awak beli. Sebab itu bila ada satu hari Khairi Jamaluddin telefon saya, nak jumpa saya, datang bergegas jumpa saya. Dia maklumkan, Tan Sri, kita sudah ada dapat satu tawaran. Datangnya daripada sebuah badan yang namanya COVAX Facility. COVAX Facility inilah antara badan yang ditubuhkan di bawah naungan World Health Organization untuk membantu negara-negara miskin dan membangun supaya dapat bantuan vaksin yang diperlukan. Dia maklum pada saya, ada tawaran kita dapat 10% daripada jumlah penduduk. Penduduk Malaysia ada 30 juta lebih, 3 juta bilangannya kali 2, 6 juta suntikan vaksin. Jadi saya tanya dia, apa masalah? Belilah. Dia kata, macam mana nak beli, Tan Sri? Kenapa? Dia tak beritahu harga. Dia nak suruh beli je. Kalau ikut prosedur kerajaan, tak boleh beli, mesti ada harga dan mungkin kadang-kadang ada tawaran terbuka, selective tender dan sebagainya. Tapi keadaan darurat, zaman susah, kita tak tahu siapa boleh bekal. Ada orang nak tawarkan, kalau awak jadi Perdana Menteri, awak kata beli tak? Beli, tak beli, potong kepada awak. Beli. Saya cakap, beli. Beli macam mana? Beli saja. Tak kira apa nak kena. Dia pun belilah. Pasal tawaran tu terhad. Kalau tak ambil lagi pada seminggu lagi, dia akan tarik balik bagi pada negara lain. Habis Malaysia nak dapat vaksin macam mana? Saya kata beli. Dia pun belilah. Beli bayarnya lebih 400 juta ringgit kita. Jumlah yang besar. Tapi itu jadi masalah. Bila isu berkaitan dengan vaksin berbangkit, menteri yang berkenaan telah membawanya kepada Public Accounts Committee di Parlimen. Jawatan kuasa keuangan Parlimen yang dipengusikan oleh DAP. Ahli-ahli parlimen lain pun ada di situ untuk panggil dan dengar pembentangan daripada saudara Khairi Jamaluddin pada kementerian yang berkenaan untuk menjelaskan, dan keputusannya telah jelas dan nyata bahawa segala prosedurnya teratur dan tak ada penyelewengan berlaku. Alhamdulillah. Anwar buat kenyataan dan akhirnya buat keputusan oleh kabinet, tubuh Suruhanjaya diraja untuk siasat. Waste of time and money. Patut diterima itu sebagai bukti bahawa segala-galanya berlaku dengan secara yang teratur dan tersusun. Ini apa? Jadi saudara sekalian, kita berhadapan dengan situasi yang agak begitu sukar. Kita dah tahu dah 100 hari berlalu ke? Berapa hari dah sekarang? Kita pun dah lupa nak kira hari. Pasal tiap-tiap hari duduk nunggu apa, tak pernah jatuh pun buah. Tak tahu buah apa yang jatuh. Minyak tak pernah turun, harga barang tak pernah turun. Saya dapat laporan-laporan ini berkala-kala. Aduan rakyat di seluruh negara, isu yang paling utama ialah masalah kos sara hidup. Masalah harga barang. Betul tak? Di mana-mana saja. Isu telur itu satu bab. Isu bekalan itu satu bab. Tapi umumnya, inflasi meningkat. Inflasi ini kadang-kadang dia ada purata nasional. Tapi kalau pergi ke sebelah satu tempat dengan satu tempat lain, dia berbeza-beza. Kadang-kadang ini agak tinggi begini, 10%, yang lain dapat 20%. Jadi rakyat umumnya tak terkesan dengan masalah kenaikan inflasi dan kos harga barang yang melambung-lambung sampai ke hari ini.
Sebab tu zaman kita menguruskan COVID, antara lain ialah untuk menguruskan juga ekonomi. Saya duduk dalam jemaah menteri dan jawatan kuasa menguruskan COVID ni. Ada 2 tim. Satu tim ekonomi, Datuk Azmin yang jadi juaranya. Dan dia dan lagi-lagi menteri. Satu lagi tim COVID, Menteri Kesihatan. Bila nak bincang, buka tutup. Menteri Ekonomi kata tak boleh tutup lama, nanti ekonomi jatuh. Kita adalah sebahagian daripada global supply chain. Istilah ini digunakan susah. We are part of the global supply chain. Kilang-kilang yang ada di Malaysia yang agak besar-besar tu memekarkan komponen-komponen untuk digunakan oleh negara-negara pengeluar yang lain. Kalau kita di sini berhenti pengeluaran, sana tak ada bekal, putus hubungan, mereka akan keluar dan meninggalkan negara kita. Itu satu bab. Diperjuangkan oleh Menteri Ekonomi Datuk Azmin dan rakan-rakan yang lain. Di satu bab lain kata, tak boleh buka. Kalau buka orang masuk, awak benarkan betul, nanti akan merebak lagi lah COVID. Kalau saudara duduk macam saya di tengah-tengah, apa keputusan nak buat? Ini yang bapa PKP dia kata pada saya tadi. Saya jelaskan, ini bukan satu perkara yang mudah. Tetapi penting waktu itu, waktu kita ambil satu langkah untuk mengawal COVID, kita mesti juga ambil satu langkah yang adil untuk membantu rakyat. Berbilion wang yang telah pun kita curahkan. Pokoknya yang saya sebut, jangan ada rakyat kita yang mati ke buluh, tidak ada makanan di atas mereka. Kita akan bantu dan tolong mereka. Alhamdulillah hari ini kita dah balik seperti sedia kala. Kita ada pengalaman. Mereka tidak ada pengalaman. Mereka sudah lama terkeluar daripada sistem kerajaan. Perdana Menteri yang ada pada hari ini dah lama tidak ada berurusan dengan kerajaan. Dia diurus kat dalam. Faham? Dia kurang faham, kurang tahu. Rakyat minta bagikan kami kebenaran untuk keluarkan wang KWSP, air lestari, air sinar. Ingat waktu kita? Baru-baru ni dia kata, tak apa, saya bagi 1 bilion. Bagi 500 pada pihak-pihak yang ada simpanan 10,000 ke bawah. Bukan itu yang rakyat mau. Yang rakyat mau bukan masuk situ. Rakyat nakkan duit itu dikeluarkan. Apa susah duit nak keluarkan? Benarkan saja. Bukan duit kerajaan, duit awak yang simpan. Alah bodohnya. Sebab tu waktu saya, kita ambil secara praktikal. This is the problem. Ya, mula-mula kita meliti, kita tak putuskan. Akhirnya betul juga. Kita kata duit simpanan itu untuk menjaga hidup kita waktu kita sudah bersara. Tapi kalau belum bersara pun kita dah mati, duit nak buat apa? Allah Anwar Ibrahim tak pandai kira. Lepas tu baru ni yang Tuan Azmin cuba cerita tadi apa? Dia kata tak usah, tak boleh keluar. Kalau nak keluar pergi ambil bank. Boleh gunakan cagaran daripada KWSP. Katanya undang-undang KWSP pun tak membenarkan buat itu. Macam mana Perdana Menteri bodoh sangat buat kerja macam itu? Ini perkara-perkara yang agak tak sebesar mana. Tak menceritakan soal bagaimana nak membangunkan ekonomi negara, nak menguruskan soal isu pemulihan ekonomi, nak pantaskan dengan keadaan ekonomi global yang makin teruk pada hari ini. Kalau tak diuruskan cepat, orang kita sudah ramai menjadi miskin. Dulunya 40% di bawah tu dikatakan B40 miskin. Sekarang dikatakan 60% sudah jatuh miskin. Kalau tak dibantu sekarang mungkin naik 70% jatuh miskin. Faham tak? Bukan saya tanya tuan-tuan yang sana. Tu faham tak? Bila orang berhadapan dengan masalah sebegitu teruk, dah tak bantu, harga minyak tak turun, harga barang tak naik. Yang tak ada kena-mena dengan duit kerajaan ni apalah? Bagilah. Keduanya permohonan daripada syarikat, tolong. Waktu zaman kita COVID dulu, kita bagikan moratorium yang Datuk Azmin dah kata. 6 bulan tangguh bayaran supaya boleh ada masa lega sikit. Sekarang ni masih ada syarikat yang masih menggelupuh nak hidup. Sebahagian dah tutup kerana bankrupt, yang lain nak naik tapi tak cukup modal. Dia perlukan bantuan dan sokongan, minta kalau boleh diberikan sekali lagi pusingan. Apa disebutkan moratorium bersasar. Jangan bagi pada semua, terpilih orang yang perlu saja bagi. Dulu semua dapat. Sekarang ni pilih siapa yang patut dapat. Itu pun Perdana Menteri tak boleh buat. Bukan susah sangat.
Dia cuma beritahu Menteri Kewangan, beritahu pada bank negara arahkan pada pihak bank-bank yang ada di Malaysia, ini keputusan kerajaan. Bank kena ikut dan laksanakan. Bagi lagi sekali, moratorium last secara bersasar. Bolehlah ada peluang orang yang nak mati itu hidup balik. Ada kena-mena dengan duit kerajaan? Tak ada satu sen pun, tak ada duit kerajaan. Duit siapa? Duit bank. Zaman bank bagi moratorium pertama dulu, bank mengisytiharkan untung yang lebih banyak. Bukan rugi, pasal dia bukan tak bayar hutang, tangguh bayar hutang. Lepas tu bolehlah dikenakan balik waktu zaman dah bertambah baik. Dia tak melibatkan wang kerajaan. Apa susah? Baru-baru ni dibuat keputusan. Keputusan yang kerajaan kita dah putus dulu, iaitu untuk membatalkan ataupun hapuskan hutang penoka Felda. Siapa di sini ada penoka? Mungkin tak ada kot. Kawan-kawan saudara mara kita yang duduk di Felda. Kita waktu PN dulu kita buat keputusan untuk hapuskan 8.3 bilion ringgit untuk penoka Felda. Penoka Felda hampir 100% orang Melayu. Kalau ada pun di situ Cina, dia pun layak dan dapat. Baru-baru ni dalam parlimen dibuat keputusan ataupun diumumkan oleh menteri dia. Siapa nama menteri itu? Dia kata kerajaan yang ada hari ini membatalkan keputusan untuk menghapuskan hutang. Kan nyaya tu. Menyaya tak? Bila saya umumkan dan sampai diambil alih, dah hampir 2 tahun berlalu. Mungkin sebahagian besar pun dah dihapuskan, ada berbaki belum hapus. Kalau kata dihapus, adakah orang yang dah terhapus tu dipulang balik ataupun terpaksa dikenakan semula hutang dan dalam rekod dia masih berhutang atau bagaimana? Dia jawab, dan ni saya cabar dalam parlimen, kenapa batalkan? Oh, pasal mereka tak bayar hutang, maka aliran wang tunai Felda merosot dan tak cukup. Macam mana soal aliran wang tunai, Anwar? Pasal bila orang dah berhutang lama, dah lapuk, mana ada aliran wang tunai? Betul tak? Tak bayar lah. Tak bayar kenapa? Tak ada duit nak bayar. Ada aliran wang tunai? Tak ada. Sebab itu bila kita ambil tindakan menghapuskan 83 bilion, kerajaan bagi jaminan keluarkan sukuk bond Islam sebanyak 9.9 bilion bagi pada Felda. Yang ini kita kata kita batal, tapi duit bantuannya menerusi sukuk bond 9.9 bilion yang digaranti oleh kerajaan. Tiap-tiap tahun kena bayar pada Felda atau pada kerajaan 1 bilion. Kenapa? Kerana nak membantu supaya kawasan Felda ini dapat dimajukan semula dan hasil pendapatannya boleh dapat dinikmati oleh semua penderoka. Dia tak setuju. Apa hal? Jadi bila saya cakap di parlimen itu, mana ada isu soal aliran tunai? Dia tak jawab. Saya tak tahu hari itu dia jawab tidak di parlimen. Tapi akhirnya sampai ini keputusan tak diberikan orang kata penghapusan. Ini satu penganiayaan. Jadi jelas, nyata di hadapan kita tindakan kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional adalah suatu tindakan yang bodoh. Senang cakap. Yang tak dapat membantu membela nasib rakyat. Apalagi kalau nak menceritakan janji-janji dia yang telah tersedarai dalam manifesto pilihan raya yang lepas. Saya sebut juga di parlimen itu, saya senaraikan satu-satu. Semuanya elek. Tahu bahasa India, elek. Tak ada, kosong. Tak buat apa-apa. Janji tapi tak ditunaikan. Ini apa dia? Sebab itu saya fikir dia sedar. Dia menghadapi masalah besar. Tak gerti nak menguruskan negara. Dan dia tahu di bawah dia ada rasa yang agak cemas di kalangan rakyat. Yang kalau ini berterusan dan kadang mereka tak ada kemampuan nak membantu, maka pasti keadaan mereka akan bertambah teruk lagi. Cara yang mudah untuk menyelesaikan masalah mereka ialah mengambil tindakan zalim. Bunuh semua parti pembangkang yang ada supaya hanya mereka saja yang boleh hidup. Tapi tak apa saudara. Saya fikir dengan penjelasan yang telah pun kita buat pada hari ini, rakyat sedar dan faham
Negara kita berdepan dengan satu situasi yang agak teruk. Tindakan zalim ni akan berterusan. Saya tak tahu bila akan berhenti. Sewajarnya sepatutnya lah mereka berhentikan daripada sikap yang tidak bertanggungjawab, fitnah yang berleluasa, tindakan zalim yang mereka lakukan terhadap kita. Dan sewajarnya sistem demokrasi yang ada di negara kita ini dapat dipertahankan. Saya tidak apa, tuan-tuan, berhadapan dengan tuduhan-tuduhan ini, kita akan bentang kes kita di mahkamah. Minta tolong satu doa saja. Boleh tak? Bila saya baca lepas pertuduhan tu, malam-malam susah nak tidur. Maklumlah. Isteri sebelah pun susah nak tidur. Anak-anak pun risau. Biasalah tu. Tapi saya baca, kalau sekiranya didapati bersalah pertuduhan ini, 20 tahun penjara, tuan-tuan. Ini real. Nauzubillah. 30 tahun penjara. Lepas tu juga dihukumkan denda. Kalau yang terlibat 200 ke 500 bilion, saya kena bayar 3 kali ganda. Saya baca tu. Macam mana nak fikir? Hari itu saya kena bayar jaminan bail. Dengan berapa banyak? Pinjam. Tolong cari. Lancarkan tabung, apa dia panggil, crowdfunding, sampai hari ini pun tak cukup. Jadi berhutang dengan orang yang pergi pinjam. Nasib baiklah mereka bagi. Kalau tidak, saya masih duduk dalam penjara sampai sekarang, ditahan tak keluar daripada balai polis. Tak apalah, dah takdir begitu. Tapi kita tahu bersama kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita pada Allah saja yang tentunya lebih tahu, Maha mengetahui, Maha penyayang, Maha pengasih, bahawa makhluk ini berhadapan dengan satu kezaliman, dan kata kalau orang yang zalim itu berdoa, Allah akan makbulkan doanya. Jadi setiap hari lebih panjang sikit daripada biasa doa saya. Pasal mohon supaya saya tidak dikenakan hukuman dan dibebaskan. Itu saja yang saya nak sebutkan sini. Saya ucap terima kasih. Saya fikir kita beristiqamah dengan perjuangan dalam PAS, bersatu gerakan sebagai komponen dalam Perikatan Nasional, dan dengan izin Allah kita akan berjaya insya-Allah dalam PRN yang akan datang. Takbir! Takbir! Takbir!